Okay, first adalah basic trigonometries identities. Okay, so dia ada 3 basic. Cos squared theta plus sin squared theta equals to 1. Okay, 1 plus tangent squared theta equals to secant squared theta. Dengan 1 plus cotangent squared theta equals to cosecant squared theta. Okay, so dia memang kuasa 2 nah. Kalau awak jumpa cos cube theta tambah sin cube theta, so yang ni dia tak boleh sama dengan 1. Kan? Dia mesti kuasa 2. Tapi kalau awak jumpa cos squared 2 theta tambah sin squared 2 theta, yang ini boleh sama dengan 1. Betul dia punya ni. Maksudnya, okey, yang ni sebab kuasa 3. Tengok. Okey. Yang ini dia dah memang kuasa 2 dah. Yang ini 2 theta pun tak ada masalah. Angle 2 theta tak ada masalah. Kesimpulannya dia mesti berkuasa 2. Okey. Yang atas ni tak boleh. Samalah dengan yang lain. Semuanya mesti kuasa 2. So dia wajib kuasa 2. Theta berapa dia tak ada masalah. 2 theta ke 4 theta ke, kan? So dia tak ada masalah kat situ. Okay, so kena hafal lah 3 benda ni. Okay, kena hafal, kan? Ataupun kalau ikutkan awak just hafal nombor 1 tu je. So kita hafal cos squared theta plus sin squared theta equals to 1. Okay, lepas tu yang lagi 2 tu, okay, atas tu katalah awak bahagi dengan cos squared theta. Semua tu kita bahagi dengan cos squared theta. So everything here divide by cos squared theta. So we can see that cos squared theta over cos squared theta sama dengan apa? 1. 1. Sin squared theta over cos squared theta? Tan squared theta. Tan squared theta. 1 over cos squared theta? Sec squared theta. So sec squared theta. So yang ini hasilnya identitas nombor berapa? Nombor 2. Identitas nombor 2. Kan? Maksudnya dia terbit daripada identitas yang nombor 1 tu. Dia bahagi dengan cos squared theta. Okay, kalau untuk identitas yang nombor 3, awak rasa bahagi dengan apa? Bahagi dengan sin squared theta. So semua ni bahagi dengan sin squared theta, sin squared theta, sin squared theta. Okay. Cos squared theta over sin squared theta. Cos over sin. Sama dengan apa kalau cos over sin? Cot. Cot. Sebab sin over cos tangent. Kan terbalik tangent tu adalah cotangent. So dia samalah dengan cos over sin. Sin squared theta over sin squared theta? 1. 1 over sin squared theta? Cosine. Cosecant squared theta. So terhasillah identitas yang nombor 3. Okay. So bolehlah antara cara-cara nak hafal tu. Kan, hafal 1 je, yang 2 lagi tu kita terbitkan. Banyak sebenarnya. Kalau awak tengok YouTube kan, yang YouTube official kita ni, YouTube orang luar tu, dia ada juga bagi cara-cara nak hafal tu. So ingat je. Okay, so yang bawah ni dia flashback balik lah. Sin theta apa per apa, cos theta apa per apa, tangent theta apa per apa tu. Okay. So proof number 1, YouTube
Okay, tengok tak YouTube? Tengok Min. Jangan tak tengok pula. Okay. Number 2. Okay, proof ni macam mana dia, soalan proof ni macam mana dia punya tata cara menulis dia. Okay, pertama sekali, okay, kita boleh start. Okay, we may start from left hand side ataupun right hand side. Lepas tu, selalunya, okay, kita start dari yang complicated. Supaya kita boleh selesaikan, kita boleh tunjukkan jadi yang simple. Kalau kita start dengan simple, kita nak complicated kan dia macam susah sikit nak bergerak. Tak ada banyak benda yang kita boleh bukakan yang simple tu. Okay. Tapi kita start dengan daripada complicated, lepas tu kita baru settlekan masalah-masalah tu sampai dapat yang teringkas tu. Okay. So yang ini cos theta plus sin theta tangent theta ni, ini left hand side. Okay, belah tangan kiri. Yang ini right hand side. Okay, so kita akan start daripada, rasanya nak Left start hand daripada side. mana? Left Okay, hand kita side. akan start daripada left hand side. Okay, penulisan dia cos theta plus sin theta darab tangent theta equals to secant theta. Actually, sini yang right hand tak payah tulis lagi. Okay. So, kita tak payah tulis lagi yang right hand side tu, sebelah right tu. Kat mana kita akan bawa right hand side tu? Bawah Dia sekali. akan jadi bawah. Sama dengan ni proses dia lah. Sampai secant theta ni. So dia duduk bawah sekali. Yang right hand side mesti bawah sekali. Dia bukanlah right hand side ke apa, ikutlah. Kalau awak start dengan right hand side, maksudnya bawah tu left hand side lah. Okay, dia bertukar lah dia punya right hand side, left hand side ni. Lepas tu yang ini, okay, equal sign ni duduk kat tepi. So dia mesti kat tepi, ikut tu tepi. Ni dia punya cara dia lah, tata tertib dia, proof. Kita nak showkan dia, kita nak tunjuk. Okay. So secant theta ni maksudnya awak punya sebagai guideline. Awak kena usah jugalah yang mana kita nak tuju ni. Okay. Secant theta, sebab saya tidak ada spesifik method untuk awak selesaikan. Katalah yang ini tangent theta ni je. Tangent theta sin over cos pun boleh. 1 per cotangent pun boleh. Kan benda tu semua tu tak salah, tapi sesuai tak untuk kita bawa dia supaya jadi secant theta. Yang itu yang kita kena tengok tu. Kadang-kadang tu awak mula buat, lepas tu kalau awak rasa sesat larat tu, maksudnya patahlah balik ke pangkuan jalan. Macam itulah. Okay. So macam mana? Apa idea dia? Apa benda yang kita nak gerak tu? Try je kalau dulu. Cos theta tambah sin theta, tangent tu tukar. Okay, so cos theta tambah sin theta. So sin theta ni sekeping, tangent theta ni sekeping. So dia boleh hasil darab. Tangent tukar jadi apa? Sin theta per cos theta. Okay. Sin theta per cos theta. So darabkan dia. Kita ada cos theta tambah sin squared theta per cos theta. Okay, lepas tu Sebelah pun kena letak cos theta juga. yang ini kita panggil sebagai proses apa?
Apa yang kita tengah buat ni? Proses apa ni? Samakan denominator. So awak kena tahu proses tu kita boleh samakan denominator. So atas tu akan jadi, tak muatlah bawah ni, saya buat tepi ni lah. Cos squared theta tambah sin squared theta per dengan, sebab bawah tu dah sama, kita boleh perkan panjang cos theta. Okay, then Lepas tu Cos cos squared theta tambah dengan sin squared theta sama dengan 1. ini properties nombor berapa? Satu. Identities nombor 1. So kena alert lah dengan identity tu. So identity 1 dah kata cos squared theta tambah sin squared theta sama dengan 1. So 1 per cos theta dapatlah secant theta. Proven. Okay. Macam itulah kita bawakan dia. So number 3. Left hand side, right hand side. Nak start daripada mana? Left hand side. left hand side. Kalau awak start daripada right hand side ni, memang saya tabik spring lah. Start daripada 1. Ui, macam mana nak buka dia? Macam-macam boleh jadi 1 tu. So kita start daripada left hand side. Okay. So apa nak buat? Apa idea? Secant tu tukarkan jadi 1 per cos theta. 1 tu per tan- cos theta. Lepas tu tan tu tukar jadi sin per cos theta. Sin theta per cos theta. Okay. Sebelah ni pun sama juga. Sama. Tapi cuma tolak je. Alright. Okay. Lepas tu? Kembangkan. So dia bawah dia ni sama. So bila bawah dia sama, atas dia jadi macam ni lah kan? Betul lah kan? Betul. Okay, kembangkan atas. 1 darab 1, 1 darab negatif sin theta. Sin theta darab 1, sin theta darab negatif sin theta. So jadi apa? Expand kan? Dapat? Satu tolak sin 2 theta. 1 tolak sin 2 2 theta. theta. Macam tu. Macam tu, sin 2 theta. Sin kuasa 2 theta. Kena sebut terang-terang. Kalau sin 2 theta, macam tu lah yang saya akan tulis. Sin squared theta kuasa 2. Okay. So, bawah akan jadi. So, cos theta darab cos theta. Cos squared theta. Cos squared theta. Okay. Then, macam mana nak nampak 1 ni? Cos tukar 1 tolak sin. Atas ni. So, atas ni pun identiti nombor Nombor 1. nombor 1. Ikutlah nak tukar yang atas ke, nak ikut yang bawah ke. Identiti nombor 1 awak boleh shuffle dia. Okay, dia bukan spesifik cos squared theta tambah sin squared theta tu kan. Kita boleh juga yang ini kalau bawa ke sebelah. 1 tolak sin squared theta, dia sama dengan apa? Cos squared theta. Cos squared So, theta. sama dengan cos squared theta. So, kita tukar yang atas tu je. Cos squared theta over
Bawah ni kekal, jangan bawah tu pula awak tukar. So dapatlah sama dengan 1. Should, proven. Okay, sama dengan 1 kat bawah lah. Macam tu. Betul. Ada bantahan? Tak ada. Okay. Ada juga tak payah kita tukar jadi sin cos tu. Kenapa tidak terus kembangkan? Okay. Ini cara lain tu. Kenapa tidak terus kembangkan? Secant theta darab secant theta. Second square theta. Okay. Secant theta darab negatif tangent theta. Negatif secant theta. Tangent theta. Tangent theta darab secant theta. Positif tangent theta secant theta. Tangent theta darab negatif tangent theta. Negatif. Tangent square theta. Okay. So apa yang kita nampak boleh simplify? Secant Jadi, theta dengan tangent secant. theta. Secant tangent ke tangent secant ke dua benda yang sama. Okey, sebab dia hasil darab. 2 darab 3, 3 darab 2. Kan dapat benda yang sama. So satu negatif, satu positif. Maksudnya kita boleh jadikan kosong. So yang tinggal sekarang ni secant square theta tolak tangent square theta. So apa nak buat? Dah dapat sama dengan Dapat 1. Sini awak pun kena alert lah. Ini identiti nombor berapa? 2. Identiti nombor 2. Pun boleh pakai juga. So nampak identiti nombor 2 bawa ke sebelah. So dia terus dapat 1. Okay. So sebenarnya mana-mana pun masih full mark lagi. Yang colour purple tu pun full mark, yang merah tu pun full mark. Sebab saya kata soalan proven ni dia banyak jalan dia. Kita ada jalan highway, kita ada jalan kampung, kita ada jalan tikus. Ikutlah janji last kali mesti sampai ke dia punya destination tu. Dan jalan tu mesti betul lah. Jangan tiba-tiba dekat tengah-tengah tu tak faham apa-apa. Tiba-tiba dapat 1 proven kan. Kan sebab awak tahulah final answer tu mesti sama dengan 1. Tiba-tiba je keluar 1. So tak naklah macam tu. Okay. Tapi sebabkan bila dalam exam saya recommendkan awak cari jalan yang paling apa? Seboleh-bolehnya. Paling detail. Paling ringkas. Paling sikit. Paling cepat. Okay. Jangan dia melirik-lirik. Takut tak sempat. Okay. Takut tak cukup masa. Nak jawab nanti. Soalan proven ni dia ada pro and cons dia. Pro dia adalah dia ada final answer. Soalan lain kalau exam mana ada final answer. Kan? Tapi soalan proven ni ada final answer. Maksudnya final answer awak mesti dapat 1. You know your final answer must 1. Itu yang awak confirm. So kalau awak dapat sama dengan 1 tu kita rasa macam confident lah. Oh betul lah aku buat ni. Tapi kalau selagi tak sampai 1, selagi itulah awak akan keep trying. Keep trying tu yang saya takut dia membuatkan awak ralit. Okay, ralit dia nak buat satu soalan ni dah habis sampai setengah jam. So susah lah. Kalau macam tu ralit sangat, tukar ke soalan lain dulu. Tinggalkan space. Then turn to the next question. Nanti ada masa baru kita tengok balik soalan ni. Tapi kalau selalunya soalan proof ni kalau awak selalu buat latihan, tengok-tengok contoh, dia takkan lari dia punya style dia ni. Macam atas ni skill dia kita buat samakan pembawa. Ini kita panggil proses dia. Proses ataupun skill lah yang awak pakai.
So equating the denominator. Benda-benda yang you should consider. Kalau yang nombor 3 ni, apa yang awak rasa skill yang awak pakai kat sini? Proses dia. Mula-mula tu apa awak buat proses dia? Kembangkan. Expand. So ini proses-proses tu lah yang awak kena consider. Boleh tak aku samakan pembawa? Boleh tak aku kembang? Macam tu lah. Okay. Okay, number 4 ni actually dia sebiji sejebon juga macam yang nombor 3 tu. Okay. So yang ni boleh try. Kembangkan dia dulu. So skill awak adalah skill kembang. Lepas tu nanti awak akan jumpa properties identities nombor berapa? 3. Identities nombor 3. Set je buat ni. Kalau awak guna cara tu, tak payah nak tukar sin over cos ke cos over sin ke. Kita terus guna cosecant dengan cotangent tu je. Okay, so yang ni tinggalkan. Number 5 YouTube. Okay, number 6. Start daripada mana? Left hand side. Okay, we have here tangent x, sec x over 1 plus tangent squared x. Okay, nak buka dia, nak bawa ke sin x. So sin x is your guideline. Macam mana? Tangent tu tukar Jadi, sin over cos. Sin x over cos x. okay. Lepas tu, Second tukar jadi 1 over cos x. okay, bawah. Yang bawah tu tangent tukar. Sin squared x over cos squared x. Okay, lepas tu, Lepas tu atas tu darab. okay, so atas dapat sin x over cos squared x. Yang bawah, Cos guna squared. skill apa? Samakan denominator. So equating the denominator. So kita akan dapat cos squared x plus sin squared x over, so bawah tu akan jadi cos squared x. Betul tak? Betul. Okay, so ada 4 lapis macam ni. Macam mana nak ringkaskan 4 lapis ni? Macam mana kita nak jadikan 2 lapis je? Cos square x darab dengan cos square x kat bawah sekali tu. Okay, benda ni dia adalah yang ini A per B. Okay, bahagi C per D. Dia punya istilah macam tu. Tahu. Kalau A per B bahagi C per D. Kalau kita nak darabkan dia, A per B darab, apa yang kita akan buat? Terbalikkan yang mana? C per D D per D. D per C. So yang ni awak kena ingat ni proses dia ni. Dia memang macam ni. So maksudnya A per B kita sin x per cos squared x. Okay, darab
D kita bawah tu cos squared X per dengan C. C kita cos squared X tambah sin squared X. Yang ni kalau awak confuse, nak apa yang nak di cancel ni, atas ke bawah ke? So buatlah macam ni dulu. So di sini baru awak boleh nampak cos squared X ni dia boleh cancel. Sebab dia duduk atas bawah. Yang ni lah boleh cancel. So tinggallah sin X over cos squared X plus sin squared X. Okay, lepas tu Cos square X tambah sin square X jadikan 1. so yang itu identities 1. Kena ingat. Okay. So sama dengan 1. So sin X sama dengan 1 sin X lah. Proven. Okay, tangent X secant X over 1 plus tangent squared X. Bawah ni. Identity nombor berapa? 2. 2. Identity nombor 2. So apa yang kita boleh tukarkan dengan yang di bawah ni? Jadi secant squared Jadi X squared secant theta. squared X. Secant squared X. Squared Okay. X. Dia pakai X lah angle dia. Kalau dia kata theta lah. Okay, lepas tu apa nampak kat sini? Secant squared X tu jadi 1 per cos squared X. Tak nak, bukan. Nanti dulu. Simplifykan dulu. Tangent X Atas tukar. ni hasil darab. Secant X. Nampak? So, awak yang akan tinggal adalah apa? Tangent X dengan Secant X. Per second. per Over second tu, okay, saya bawa ke sini. Okay, dia over secant X juga sebenarnya, tapi saya bawa ke sini sebab saya nak bagi nampak tangent X ni baru kita boleh tukar dia jadi Sin over cos. sin over cos. Secant X ni 1 over secant X, 1 over secant X, 1 over second adalah apa? Cos. Cos X. Dia dah tak ingat dah identiti yang belakang-belakang ni. Dia punya dalam fikiran tu stuck dengan 3 identiti tu je. Dah tak ingat dah 1 over second tu. Yang tahu tangent sin over cos. Tapi second tu dia jadi hang sekejap. Apa yang kita boleh cancel? Cos. So dapat terus sin X. Banyak jalan ni, ada lagi ni sepatutnya. Okay, tapi 2 je saya tunjuk. Ikut mana-mana, dua-duanya boleh. Okay, so yang penting tu identiti tu memang selalu kena ingat lah. Semua identiti ni, bukan takat 3 ni lah. Dah start daripada atas sekali tadi. Yang awak punya first page lagi dah. 1 over second apa, tu semua kena tahu. Tu sebab saya kata letak satu page bagi nampak. Pandangan awak tu terus nampak semua identiti tu. So awak boleh tahu yang ni pun boleh pakai, yang ni pun boleh pakai. Okay, number 7 YouTube. Tengok YouTube, saya tak repeat dah balik. So nombor 6 ni ada masalah. Ya, Saya nak tanya boleh? boleh. Sama tan square X sama ke dengan tan X square? Tan squared X dengan Tan X square. tan squared X. Tan squared X dengan tan X squared. Macam ni? Macam tu. Tak sama.
Yang ini dia sama dengan apa? Macam mana? Tan X kuasa 2. Kalau ada kurungan, betul. Kalau tak ada kurungan, salah. Okay. Dia adalah sebenarnya tan X tu dengan tan-tan tu sekali kena berkuasa 2. Tapi kalau yang atas ni, apa yang awak nampak? Apa je yang kuasa 2? X. Angle tu sahaja yang berkuasa 2. Okay, so dia lain. Maksudnya samalah macam ni. Katalah tangent 20. Tangent berapa? 30 degree. Ish. Tangent squared 30 degree. Okay, so kalau awak cari dulu tangent 30 baru kuasa 2. So tangent 30 berapa? Tekan kalkulator. Ataupun hafal tu tangent 30. Set 3/3. Set 3/3. So kalau dikuasa 2 kan? Set 3 kuasa 2? 1/3. 3. So 3 kuasa 2, 9. So dapat 1/3. Tapi kalau awak kata sama, kalau yang ini tangent 30 degree kuasa 2, dia akan jadi apa? Tangent 30 kuasa 2. 9. 900. 900. Lepas tu dia lain lah proses dia. Okay, tangent 900. Kalau tekan kalkulator, Kosong. kosong. Kalau tekan kalkulator kan lain nilai dia. So, untuk yang ini bukan yang ini. Okay. Okay, clear? Clear. Clear, madam. Okay, 7 YouTube. Okay, number 8. Okay, try number 8. Nanti siapa nak cakap dapat jawapan, nak cakap je, saya tukang tulis je. 8 dengan 9. Ataupun ada siapa-siapa willing nak snap gambar. Saya nak tengok step. Ada siapa nak snap gambar. 8, siapa nak buat 8, siapa nak buat 9. Saya nak tengok juga awak punya working step. Any volunteer? Saya nak nombor 9. Siapa? Akilah. Okay, Akilah nombor 9. Nombor 8, boys. Come on. Ada ke tak korang ni? Saya nak nombor 8, madam. Siapa tu? Emir. Okay, send to me. Okay, buat. Entah. Okay. Semua nampak tak paparan Nampak. Oh my god, Siti Syafiqah, takutnya saya. Habis dah tengok cerita tu? Dah. Siti Syafiqah? Best kan? Okay, cosecant squared x, tangent, darab dengan tangent squared x minus sin squared x. Okay, so dia pilih from left hand side. Secant squared tukar jadi 1 over sin squared. Okay. Lepas tu, tangent ni
Okay, yang sini tang penulisan dia ada bracket lah. Okay, mula-mula tu jangan lupa letak bracket. Kalau tak letak bracket, apa je yang kita nampak sebenarnya tanpa bracket mula-mula tadi? Apa yang awak akan nampak? 1/sin square X tu kena darab dengan sin square per cos square. Sin yang belakang ni tak payah kan? Kita nampak macam belakang tu tak payah kan? So tak boleh lah sebab dia dalam bracket yang besar ni. Dia ada bracket besar ni. So kita kena letak bracket juga. Okay. Lepas tu. Macam mana ni? Mana datang ni? Emir, sin square ni jadi cos square ni. Datang mana? Darab dengan denominator. Darab dengan denominator. Denominator dia memang cos squared X. Oh, yeah. Kalau yang bawah ni je awak darab dengan denominator. Kalau yang sebelah sini. Sebab dia tak ada denominator. Terbalik dah ni. Nampak tak? Yang bawah ni betul. Proses atas ni salah. Yang ini ke bawah ni betul. Ini mana boleh pula tiba-tiba yang ini duduk depan, yang ni duduk belakang. Tiba-tiba yang ni duduk depan, yang ni duduk belakang. Tak boleh lah main pusing-pusing macam tu. Okay. So maksudnya yang ini salah. Padam step yang kedua tu. Okay. Step yang ketiga tu betul dah. Okay. Dia akan buat proses samakan denominator. Lepas tu yang ini buat apa pula Emil bawah ni? Faktorkan sin square X. Okay, so dia ada sin square X ni. So dia factor out. Okay. So dia factor out. So tinggal 1 minus cos squared X. Okay, betul. Lepas tu next step ni. Buat apa Emil? Oh, sekejap madam. Sin squared X sama dengan 1 minus cos squared X sama dengan Sama dengan sin squared X. sin square X. Okay. Lepas tu yang jadi kuasa 4 ni. Okay, ni yang jadi kuasa 4. Okay, lepas tu yang cancel dengan apa? kiri tu cancel dengan sin square X. Yang kat belah satu Okay, sin squared X. So maksudnya ni kuasa 4 dia akan jadi kuasa 2. 2. So tinggal sin squared X over cos squared X. So dapat tangent squared X. Okay, proven. Good. Okay. So ini proses dia. Okay, ada jalan shortcut sikit. Okay, tapi tak apa. Cari mana yang lain yang dapat shortcut tu, cari. Ni jalan kawan awak. Okay. So ni full mark. Terkecuali kalau yang step 2 ni jangan tunjuk lah. Okay, padam yang step 2 tu. Alright. So 9 from left hand side, secant theta over secant theta minus cos theta. So secant theta dia tukar jadi 1 over cos. Okay. So cos theta tu kekal lah. Lepas tu proses apa lagi ni Akila? Denominator. Apa? Sama kan? Sama Denominator. So dapat atas ni kekal.
So bawah ni akan jadi 1 minus cos square theta over cos theta. Okay, macam tadi yang saya tunjuk tadi, A per B darab dengan D per C. So terbalikkan dia. Cos theta ni boleh cancel. So tinggal yang ini. Sin square theta, mana datang sin square theta? Identity 1 minus cos squared theta. Okay, so from first identity. So dapat ni. Alright, good. Okay. Yang lain pun boleh try ni. Saya kata banyak caranya lagi boleh buat eksperimen. Kalau guna yang ni dapat macam mana? Kalau guna second ni tukar jadi macam ni dapat macam mana? Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, kita pergi next identities. Okay, compound angle formula. Compound angle. Apa maksud compound angle ni? Dia adalah hasil tambah atau hasil tolak angles. Angle tu yang ada hasil tambah dengan hasil tolak. Yang ini angle lah. Everything yang selepas trigo tu, sin, cos, tangent ni, ini adalah angles. Sudut dia. Ini sudut dia. So sekarang ni sudut tu, dia ada hasil tambah atau hasil tolak. So macam mana dia punya identities dia? Awak kena tahu sin A tambah B, dia bukan simply kembang. Sin A, lepas tu kembang, tambah sin B. Salah. Okay. So salah. Bukan senang-senang je expand. Okay. Sebab kalau yang ini dia sekeping ni, dia bukannya dua keping. Macam mana awak nak kembangkan? Kalau X darab dengan Y tambah Z, barulah kita tahu yang ini dua keping, yang ni sekeping, yang ni sekeping. Baru kita boleh kembangkan. Yang ni baru jadi XY tambah XZ. Ni baru betul. Tapi yang ini sekeping. Yang ini sekeping je. Yang ini dua keping. Baru boleh expand. Okay, nampak beza dia. So macam mana kalau sin A tambah B ni? Yang tu dia jadi ada dia punya identities ni. So kalau sin A tambah B, dia akan jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Kalau angles dia tolak, bawah tu tolak, so dia akan jadi sin A cos B kekal, cuma dia punya middle operation ni pun akan jadi tolak. Okay, tolak cos A sin B. Okay, kalau untuk cos pula, kalau angles dia cos A tambah B, so dia punya identities dia cos A cos B. Tengok beza dengan sin atas tu. Kalau sin tu mula-mula sin lepas tu cos. Tapi kalau untuk cos ni dua-dua cos dulu. Tolak. Dia terbalik. Kalau cos dia terbalik. Kalau dalam kurungan tu tambah, dia punya formula tu akan jadi tolak. Sin A sin B. Kalau dalam kurungan ni angles ni tolak, so nanti dia punya formula tu bila kita buka dia akan jadi tambah. Okay, tangent pula. Tangent tambah A tambah B. So akan jadi tangent A tambah tangent B per satu tolak. Dia ada dua operasi. Satu kat atas, satu dekat bawah tu. Atas tambah, bawah tolak. Tangent A, tangent B. Tapi kalau angles dia tolak, so atas akan ikut tolak, bawah dia pula akan jadi tambah. Yang ini memang kena hafal.
Okay, silalah hafal. Alright, number 1. Without using calculator. So, dia request. Find the value of the following in terms of cert. Bila dia request ni, apa yang awak faham? Tukarkan sudut tu jadi set. Sudut-sudut yang awak boleh guna dengan awak menghafal. Kita menghafal sudut apa? Ada nama sudut dia. Mesti Acute. sampai, bukan takat acute je. Dia ada spesifik nama. Start dengan huruf P. Sudut apa? Muka Particular surat angle. 13. Particular angle. Okay, mesti sampai jumpa particular angles ni. Apa angles tu? Kosong. Lagi? 30. 30. Lagi? 45. 45. Lagi? 60. Lagi? 90. So yang ini je, bila dia kata without using calculator, maksudnya adalah yang awak hafal tu. Kan? Tapi sekarang ni awak dah ada kalkulator canggih tu. Sebab dulu kalau guna kalkulator hitam, awak takkan dapat dalam bentuk cert. Kalau guna kalkulator hitam yang lama tu, awak takkan dapat bentuk cert. Dia bagi dalam perpuluhan. Itu sebabnya awak hafal. Tapi sekarang ni dah ada dah kalkulator tu boleh tolong. Tapi awak kena faham lah bila dia maksudkan with using calculator, mesti maksudnya particular angles tu. Okay, so sekarang ni sin 45 tambah 30. So angles dia ada hasil tambah. So macam mana kita nak selesaikan dia? Ini pakai compound angle tu. So macam mana buka sin A tambah B? Apa formula dia tadi? Sin A cos B tambah cos A Betul. sin B. So maksudnya sin 45 degrees cos 30 degrees plus cos 45 degrees sin 30 degrees. Okay. So sin 45 degrees, semua ni adalah particular angles. Sin 45 degrees yang sepatutnya awak hafal tu. Apakah nilai sin 45 degrees dalam cert? Kalau guna kalkulator hitam, kena hafal lah. Kalau boleh kalkulator canggih tu, so awak selamat sikit lah, tak payah hafal. Dapat apa? 1 per set 2. 1 per set 2. Cos 30. Set 3 per 2. 2. Okay. Cos 45. Set 2 per 2. Set 2 per 2. Sin 30. 1 per 2. 1 per 2. Okey, macam mana nak selesaikan dia ni? Kalau di kod ni kita boleh buat manual. Buat manual dia panjang lah sikit. Lah dia kata tanpa menggunakan kalkulator. So kita pun 1 darab set 3, set 3. Per 2, set 2. So yang sebelah ni set 2 per dengan 4. Okay, macam mana nak samakan pembawah pula? Macam-macam. Okay. Yang ini kita darab set 2 atas bawah. Yang sebelah tu je. So set 3 darab dengan set 2 sama dengan apa? Set 6. Set 6. Okay, tambah dengan
set 2. Lepas tu yang bawah ni 2 set 2 darab set 2. 4. 4. So 4. Dah. Tengok. Memang saya selesaikan without using calculator lah. Okay. Yang ini memang saya guna ini yang dikatakan without using calculator. Kita hafal. Lepas tu kita kira manuals. Tapi kalau korang nak cepat, yang ini pun boleh masuk calculator terus. Tapi calculator ni kadang-kadang tak adalah cepat sangat pun. Kadang-kadang tu saya rasa manual pun lagi cepat. Yang ni kalau masuk calculator dapat tak jawapan? Terus masuk calculator. Korang tengah masuk calculator ke? Ha. Tengok lambat. Masuk calculator pun lambat. Oh, dah lambat. Saya kira manual je dah. Okey, B. Nak guna yang mana pula? 4. Lambat. B. Pakai formula yang mana? A cos B tambah cos A cos B tambah sin A sin B. Sebab tolak cos A tolak B. So angles dia tolak. So macam mana dia punya formula? Cos 150 cos 45 degrees. So kalau tolak middle operation dia tambah terbalik sin 150 sin 45 degrees. Okay. Mana yang bukan particular angles kat sini? 150. 150. So awak kena tukar sampai jumpa particular angle. So macam mana kita nak tukar ni? 180 tolak 150. Ini gunanya yang sugar to coffee tu. See? Pun lagi ni, kita guna apa benda yang kita belajar tu. So, apa dia punya particular angles dia tu yang kita akan dapat gantikan 150 tu? 30. 30. So, sini sin 30. Tapi add sugar to coffee, apa yang awak kena consider? Sukuan kedua. Cos negatif. Sin je positif. Depan cos kena letak negatif. Jangan lupa. Sebab sukuan kedua. Sin ada negatif tak? Tak ada. Sebab dia memang sukuan kedua. So yang ini je lah. Lepas tu buatlah bracket-bracket dia. Baru masukkan nilai yang awak patutnya hafal tu. So dapat apa jawapan? Okay, kira. Set 3/2. Lepas tu?
Set 2/2. Betul? 1/2. Tambah dengan 1/2. Set 2/2. Lepas tu 1/2. Set 2/2 pun betul juga. Okay, so berapa? Dapat negatif 6 tambah set 2/4. Dah. Okay, darab je pun boleh masuk. Nampak tak? Atas ni darab negatif set 6. Bawah ni per 4. Yang ini set 2. Bawah ni per 4. Nah, terus je. Tak payah guna kalkulator pun kadang-kadang tu. Yang ini nanti Kang 2 tambah 1 pun dia tekan kalkulator. Dah semua nak anggap kalkulator. Ini yang diistilahkan sebagai without using calculator. Sebab you can survive this question without calculator. Okay, C pun sopa jugalah. C jawapannya 2 tolak set 3. Dia awak sebenarnya kalau dah nak guna kalkulator nak check jawapan, awak check lah daripada mula-mula sekali. So awak terus tekan kalkulator yang ni. Awal-awal lagi dah kena boleh check lah. 45 tolak 30, 15. Tangent 15. Apa kalau tangent 15? 2 tolak set 3. 2 tolak set 3. Dah dapat dah jawapan. Tapi yang kita nak sekarang ni adalah proses kerja dia. Okay. So awak kena tunjuklah proses kerja dia. Dapat apa yang kita buat tu. Terus guna kalkulator, terus tekan daripada mula pun kita dah dapat jawapan. Okay, tangent 105. 105 is not particular angle. So apa kita akan buat? Macam mana? Jadikan dia sebagai tangent 45 tambah tangent 60. So yang ini angles ni. Okay. Pecahkan. Jadi hasil tambah ataupun hasil tolak daripada particular angles. Mesti guna particular angles tu. So maksudnya tangent 105 adalah hasil tambah 60 dengan 45. So pakailah formula tangent A tambah B tu. Tangent A tambah tangent B per dengan 1 tolak tangent A tangent B. So sama juga. Dapat apa jawapan? Negatif 2 negatif set 3. Negatif 2 tolak set 3. Tekan kalkulator terus pun boleh tangent 105 kalau awak nak tahu jawapan akhir. So jawapan akhir maksudnya awak dah boleh tahu dah. Cuma bawakan proses kerja tu sampai dapat. Okay, nombor 2 last. Saya nak stop sampai nombor 2 je. Nombor 2B YouTube. Okay, 2A. Express in single term. Sekarang ni dia backward. Okay. Kalau selalunya daripada sini awak bukakan dia ke sebelah. Sometimes awak kena alert yang sebelah kanan ni dia jadi sebelah kiri ni. Okay, dia akan backward.
So kalau awak usah tengok formula-formula ni, yang ini menyamai dengan formula apa? Sin, cos, cosine Macam mana? Kalau ikut formula sin A cos B tambah cos A sin B. Ini adalah formula apa? Compound angle. A tambah B. Compound angle yang mana? Sin? Sin A plus minus B. So macam mana kita nak comparekan yang ni? A kita sekarang ni adalah apa? 2A. 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 So B kita maksudnya dekat sini A. A. So sin 2A tambah A. So single angle dia boleh terus 3A. Macam tu lah. Okay, B YouTube 6. Last one. Compare kan tengok dia sama dengan identities yang mana? Nombor 3. So nombor 3 tangent apa? Apa sudut dia? Theta tolak 1. Salah. Dia mesti tangent A tolak tangent B per dengan 1 tambah tangent A tangent B. Tengok perhatikan betul-betul. 1 ni tak ada tangent pun. Macam mana awak nak compare? A ni awak tahulah boleh nampak theta. 1 tu? Tangent 45. Kena keluarkan dia tangent 45. Barulah ngam. So tangent theta 1 ni jadikan dia tangent 45. Kan tangent 45 tu adalah 1. Okey, bawah ni macam mana pula? 1 yang ini dia memang kekal. Jangan tukar 1 yang ini tangent 45. 1 yang bawah tu memang kita nak. So macam mana nak wujudkan tangent A, tangent B ni? Macam mana? So sebelah tangent theta ni sebenarnya ada nombor. Apakah nombor sebelah tangent theta tu? 1. 1. Kan tangent theta darab 1 dapat tangent theta. Tapi kita keluarkan 1 tu. So tangent theta 1 ni tangent 45. So baru ngam. A kita sekarang ni adalah theta. B kita sekarang ni adalah apa? 45. 45. So apa formula dia? Sin theta tolak 45. Theta tolak 45. Dah. Single term. Okay.